Okay, we are live now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Hari ini kita bersiaran live di page Geek Venture Lepak Talk Hashtag 14 Days PKP Challenge. Dan malam ni kita bersama dengan Nazmi Najib, ataupun dikenali dengan panggilan manja dan mesra, Abami. Assalamualaikum Abami, sihat? Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Abami kerana sudi bersiaran live dengan kita pada malam ini. Dan malam ni kita akan berborak, bersembang dengan Abami berkenaan tajuk. Tajuk malam ni Mak Saleh sikit, sebab Abami bagi tajuk Mak Saleh. Tapi jangan risau, kita tak ada lah present 100% dalam English. Kita mix around lah. Tapi tajuk tu memang saya suka, How to craft a simple yet powerful pitch. Dan apabila nak berbincangkan, nak sembang pasal tajuk ni, saya rasa saya tak ada jumpa lagi orang lain selain daripada Abami lah. Saya rasa Abami yang paling deserve untuk cerita pasal benda ni, sebab baru saja memenangi beberapa competition dan juga grant yang mana melibatkan pitching. Saya rasa Abami yang selayaknya lah untuk kita sembang pada malam ni. Okey, sebelum tu terima kasih kepada semua yang melihat sesi live ini. Baru 3 orang sebenarnya, baru 5 orang. Jadi saya nak anda buka telefon bimbit anda masing-masing, pergi ke page Geek Venture dan like, share dan juga komen, tag kawan-kawan anda dekat ruangan komen supaya mereka dapat melihat sesi pada malam ini. Okey. Sesi ini khas dibawakan oleh Geek Venture. Okey, kita jemput malam ni Abami daripada Pomen. So kita akan sembang-sembang pasal pengalaman dia, macam mana nak pitching, macam mana nak present, macam mana nak convince judges untuk dapatkan grant dan sebagainya lah. Dan benda ni satu ilmu yang mahal, sebab saya sendiri pun belajar pitching juga. Bukan senang nak buat pitching ni, nak duduk atas pentas berhadapan dengan judges, dengan audience. Kita ada masa yang sangat-sangat singkat untuk meyakinkan judges untuk pilih kita, bukanlah satu perkara mudah. Dan saya rasa Abami kena kongsi banyak. Malam ni saya akan korek semua knowledge tu daripada Abami, supaya kita boleh sama-sama dapat apply sama-sama. Okay, jangan lupa go to page Geek Venture, share. Saya pun nak share juga. Share dekat anda punya wall, share dekat anda punya grup-grup WhatsApp, share dekat anda punya grup Facebook, dekat mana-mana saja. Okay, supaya lebih ramai dapat menonton siaran ini secara live. Abami, apa khabar? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Jawab dah saya soalan tadi. Sahabat dah, tak apa, kita tanya lagi sekali lagi. Abang Min mana sekarang? Ada berada di mana sekarang? Saya berada di Kuala Lumpur, tengah PKP sekarang. Walaupun kita punya bahasa ni Terengganu, tapi kita duduk KL. Tapi tak apalah, kita KL di mana, Terengganu di mana-mana, boleh tak Abang Min? Terengganu di hati, insyaAllah. Terengganu di hati. Sebab malam ni saya dan juga Abang Min dua-dua orang Terengganu. Kemungkinan besar kita akan capu bahasa Terengganu, jadi maafkanlah kalau tak faham sikit-sikit. Tapi kita nak khabar bahawa kita bangga. Kita bangga sebagai anak Terengganu. Orang kata anak Terengganu pun boleh berjaya juga. Sebab Abang Mi adalah role model lah kepada anak-anak Terengganu yang mana duduk di KL, memberi sumbang bakti dengan kepakaran yang ada. Alhamdulillah, kita perlukan ramai lagi Abang Mi, orang-orang yang boleh memberikan, yang melahirkan pekerjaan. Okey, Abang Mi, malam ni kita akan start lebih kurang dalam, kita tunggu 30 views. Sekarang ni kita ada 16 views. Kita perlukan 30 views baru kita start, boleh Abang Mi? Boleh. Wirama dulu, Wimeriah dulu. Okey, ada dah first comment of today. Din, Ahmad Zudin, salam idola, sayang saya Abang Mi. Dia tahu juga ni, saya kenal dia. Geng-geng superb sekali lah Abang Mi. Geng-geng superb hari tu. Terima kasih Deng sudi. Bang, jangan lupa share dekat saing-saing geng-geng yang itu yang dia sekali lepak, geng-geng yang YPU tu, yang pergi support tu kan. Itu kan ada jumpa dengan dengan YPU. So share kat dia orang juga. Ini tips mahal ni daripada Hok menang. Hok menang, Hok dah berjaya, tapi bukan senang Abang Mi nak menang. Bukan senang tak. Berapa kali Abang Mi Tra? Berapa kali support Tra? Baru 3 kali. Ada Hok 5-6 kali tak? Ada 5-6 kali. Ada sekali berjaya, ada 2 kali berjaya dah. Rezeki masing-masing tak? Tapi rezeki tak rezeki pun, teknik tu kena betul tak Abang Mi? Ya, betul. Cara tu mana kalau ikut rezeki tak boleh lah. First timer mari-mari atas pentas tanpa persediaan, tiba-tiba dapat, tak boleh lah gitu. Okey. So, dia mesti ada punya
ilmu-ilmu dia juga hak dia belajar dah. Hak tu kita nak kena correct daripada Abang Mi malam ni. Okey. Anak Terengganu ramai hak bisa-bisa. Okey, alhamdulillah. Bekak makam dia Terengganu lah. Bekak pakai nasi dagang. Bekak pakai nasi dagang, pok lekor tu jadi bisa tu. Jadi lepas ni nak bisa sungguh, makanlah kepok lekor. Okey. Favorite. Kita ada wakil daripada Kelantan, Umar, bisnes rempah. Kita ada Otai kat sini, Khalil. Oh, Khalil. Thank you bro. Salam awesome. Thank you for the sharing. Suka follow Khalil punya Facebook, banyak share konten-konten yang menarik berkenaan dengan startup dan sebagainya. Kita dah sampai 20 views, kita perlukan lagi 10 views. Jadi minta rakan-rakan sekalian share lagi kepada seramai mungkin orang lain, kawan-kawan anda yang mungkin kod lah tahun ni ada niat nak join Superb juga. Mana tahu ada idea yang menarik tapi masih lagi terfikir macam mana nak present idea tersebut. Kadang-kadang idea tu dah bagus tapi it's how you present. Cara you present membuatkan dia lagi bagus. Kadang-kadang saya tengok lah ada orang pitching kan, idea biasa-biasa je, tapi the way dia pitch tu, cara dia menyampaikan membuatkan dia wow. Macam wow, peliknya, bagusnya. Okay, sebab dia rahsia dia dekat pitching tersebut. Saya dulu Abang Mi, saya suka baca tentang elevator pitch. Antara teknik pitching lah juga. Dan sebenarnya kami berdua ni adalah alumni SAP, Selangor Accelerator Program. Abang Mi junior, tapi dia bijak lagi. Dia top 5. Saya tak dapat top 5. Kita atas atas tong je. Okay. So Abang Mi top 5 Abang Mi? Top 5. Alhamdulillah. Top 5 patutnya tahun ni gimana patutnya? Sepatutnya pergi Taiwan, tapi tapi tak adalah. Virtual lah kot. Dapat virtual. Dengannya nak buat virtual lah, insyaAllah. Virtual rasa kan mana? Virtual rasa macam mana? Dia ada event lah, dia ada event. So dia macam kebanyakannya virtual event yang kita pernah hadir sebelum ni. Macam tu juga dia akan arrange. Tapi dekat pasport tak ada cok Taiwan. Itu ada. Perah kita ingat balik kampung. Boleh balik kampung kan Mami? Boleh balik kampung. Kampung Taiwan. Okay, 26. Kita perlukan lagi 4 lagi views. Come on guys, come on. Dah cukup 30 kita cancel kan? Tak ni kan? Kita cancel Abang Mi. Sia-sia. Nak panggil Abang Mi ni bukannya murah, walaupun free. Tapi masa Abang Mi tu mahal. Saya harap anda semua dapat sama-sama malam ni. Kita duduk sama-sama malam ni. Lagi-lagi pun PKP, bukannya busy sangat pun. Betul tak? Malam-malam kan tak ada kerja sangat zaman sekarang. Saya sekarang kat Terengganu, Abang Mi kat KL. Lepas tu Abang Mi kata malam ni Abang kata okay on Abang Mi. Macam mana? On malam ni. Patutnya Abang Mi dah nak buat sebelum ni kan? Top macam ni. Patutnya nak buat dah sebelum ni kan? Ada few lah sebelum ni, ada kawan-kawan ajak. Tapi tak buat lagi lah. Tajuk lain. Bukan tajuk pitching. Tajuk pitching first time. So ni world premiere lah ni. So world premiere patutnya kena cah Abang Mi. Itulah. Kena cah ni. Beri promo dulu, promosi. Beri promo. Kira ada upsell lepas ni kita sebenarnya niat kita nak give back to the community. Betul Abang Mi. Sebab kita belajar daripada orang dulu. Kita banyak tanya orang ni, belajar dengan orang ni kan, ambil masa orang ni, orang tu tak ikhlas dia ajar saya. Alhamdulillah. Betul. So saya pun rasa it's time untuk saya bagi balik. Give back to community lah. Betul. Okay. Kita dah sampai 31 tapi saya nak highlight juga seorang. Ku Nizam daripada YPU, Yayasan Pembangunan Usahawan. Okay, terima kasih Ku sudi join. Ku, malam ni anak Terengganu Ku. Dua-dua orang Terengganu Ku. Okay, kalau apa-apa perlukan bantuan, Abang Mi ada. Kalau Koko nak groom untuk bash Superb tahun ni wakil Terengganu, kita panggil Abang Mi. Abang Mi takkan tolak punya orang Terengganu. Abang Mi gimana? Boleh. Pot lekor, si dagang, settle. Boleh. Okay, alhamdulillah 38 dah settle. Okay. So sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada semua yang sudi mengikuti program Lepak Talk #14 Days PKP Challenge, yang mana program ini dibuat sempena PKP. Dan hari ni hari yang ke-7, day 7 daripada 14 hari. Mungkin sambung lagi kot sebab PKP dengan cerita macam sambung. Tapi tak apalah, kita cerita ni dulu. So hari ni kita bersama dengan Nazmi Najib, CTO
Chief Technology Officer daripada Pomen. Okay, ataupun kita boleh panggil dia malam ni dengan panggilan lebih mesra, iaitu Abang Mi. Terima kasih Abang Mi kerana sudi untuk bersama kita pada malam ni. Dan malam ni tajuk kita adalah How to Craft a Simple Yet Powerful Pitch, yang mana bagi saya satu ilmu, satu knowledge, satu skill yang perlu ada pada semua orang, especially kalau you nak jadi seorang entrepreneur. Tak kisahlah sama ada startup ke, non-startup ke, business entrepreneur ke dan sebagainya. Ini adalah satu kemahiran yang perlu ada. Dan malam ni kita jemput Abang Mi, orang yang selayaknya untuk membincangkan pasal hal ini, sebab dia pun dah ada success story. Dia pun dah berjaya dengan apa yang dia, teknik yang digunakan. Dan malam ni kita nak kongsikan dengan yang lain-lain. Okay, sebelum tu Abang Mi, saya nak Abang Mi perkenalkan diri Abang Mi dulu sepatah dua kata sebagai pembukaan untuk sesi malam ni. Teruskan Abang Mi. Okay, so tadi dah ada nama saya Nazmi Najib, lebih dikenali sebagai Abang Mi. Okay, saya adalah CTO dan juga co-founder Pomen Autodata Hasan Bahad. Okay, siapa yang kenal Pomen kenal lah. Siapa yang tak kenal sila Google sekarang. Sila download app Pomen. Okay, so cerita di sebalik saya dah memulakan perniagaan saya sejak 2006. Tapi masa tu bukan Pomen, masa tu saya ada software house sendiri. Dan selepas 13 tahun berkecimpung dalam bidang bisnes ni, dan baru saya nampak semua macam mana startup punya bisnes bergerak, macam mana mereka pitch kepada investor untuk dapatkan investment, untuk dapatkan funding, untuk dapatkan grant. So masa tu saya baru terdetik, saya rasa macam this is something very very new to me. Masa tu tahun 2017. Saya baru pindah daripada Terengganu ke KL, dan jumpa balik dengan partner saya sekarang, Syed Zulmi, CEO Pomen. Dan disitulah bermulanya startup journey kami, alhamdulillah. So fast forward tahun 2020, alhamdulillah satu benda yang orang kata benda yang paling bangga sekali buat tahun 2020 musuh saya MCO ni. Saya berjaya mendapatkan grant total sebanyak RM1 juta, present pakai boxer. Tapi sebab online. Tapi bukan boxer itulah yang saya nak highlight. Yang saya nak highlight ialah macam mana kita, bila kita pitch, walaupun secara online macam ni kan, kita masih dapat convince the judges, panel-panel, semua orang-orang yang menilai kita punya business dan pitch. Dan itu adalah selari dengan tajuk kita pada malam ni, How to Craft a Simple Yet Powerful Pitch. Bila kita cakap simple pitch ni, kita tak bermakna benda tu senang nak buat. Sebenarnya kalau kita nak buat benda yang simple, sangat-sangat susah. Macam mana contohnya kan, kalau kita nak explain something dekat orang, kita kena buat benda tu macam orang senang nak faham dia punya ni. Tapi kalau kita cuba trying too hard to explain something, dia bukan satu yet powerful pitch. So kita nak buat something yang cerita simple tapi powerful pitch. Itu yang saya nak share malam ni, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada Abang Mi. So, berapa tahun dah Pomen, Abang Mi? Okay, Pomen kalau idea Pomen pada 2017 dan kita incorporated pada tahun 2018. Sudah 3 tahun dah. Baru 3 tahun tapi dah raise fund berapa setakat ni? Raise fund. Saya boleh cerita yang grant 1 juta je, yang lain saya tak boleh disclose. Yang lain PNC lah, Tapi PNC based on pitching yang join tu, Abang Mi ingat lagi? First time Abang Mi pitching untuk Pomen, ingat tak? Bila? First time pitching Pomen masa masuk Teraju Superb tahun 2017. Batch yang terakhir masa tu. Dan masa tu kita boleh tengok lah, macam mana saya punya cara kita present. We are trying too hard untuk the judges faham kita punya business model. We have a very good business model. We have a very solid business model. In fact, kalau kita sekarang, kita ada satu app, tekan je, kita akan connect you masa you kereta rosak ke, tak nak sewa kereta, dengan workshop berdekatan. Sounds like, wow, macam best. Tapi bila kita present, judges macam, apa benda kau cerita ni? Because kita penceritaan kita. So, satu point yang Abang nak tekankan, bila kita buat pitching is nombor 1, know your crowd. Know your crowd. Dan kita kena tahu kepada siapa yang kita pitch. Bila kita craft kita punya pitching deck ni, pitch deck ni adalah PowerPoint slides lah, atau apa-apa sahaja tool yang you boleh pakai. Kita kena kita kena tengok kepada siapa kita present, dan kat situ kita boleh start craft kita punya storyline.
Sebab kan bila kita present kepada judges yang Mak Saleh, okay, dia nak tengok benda lain. Bila kita present dengan Superb Teraju, mereka nak tengok benda lain. Okay, dan even sebelum macam baru ni yang saya daripada 2017 join Superb, 2020 Alhamdulillah menang. Okay, one thing that I do, saya study siapa ketiga-tiga judges yang saya tahu background dia, siapa dia ni, mana apa yang dia minat. So dalam story saya, okay, saya craft sikit sebab nak petik dia punya minat. Okay, ni daripada mana. Okay, that is some part yang kita kena ambil tahu. Know your crowd. Okay, that's the keyword, know your crowd. Okay. Alright, lepas tu berbalik pada, jauh pergi lagi kan. Tadi balik pada soalan yang first kali kan. Yang first kali kalau kira macam, okay, saya pandangan saya lah pada masa saya tengok balik, saya pun malu nak tengok saya punya pitch 2017 tu kan. Sebab dia tak ada apa-apa wow factor. Okay, the idea is wow, tapi kita kena ingat something. The judges, as much as dia menilai you punya business model, okay, tapi sebenarnya dia menilai you juga, siapa yang present tu, diri kita. Okay, macam mana dia menilai tu, dia tengok adakah kita ni seorang yang betul-betul passionate dengan kita punya idea. Adakah kita ni bersedia tak kita nak buat pitching ni. Kadang-kadang ada orang sambil lewat, oh tak apa, I ada slide, I baca slide, I'll be good. Okay, but no, that's not the way, is it? Okay, so dan ada lagi beberapa, contohnya macam I design the deck itself, okay, banding dengan 2017 dengan 2020. Ya Allah, kan, nampak lah yang dulu tu buruk, dah rasa dah lawa sangat dah. Okay, when I tell you buruk is maknanya macam dia terlampau banyak data tau. Okay, saya cuba untuk cerita semua benda dekat judges, because saya rasa macam bisnes saya bagus. Okay, kena ada, saya nak tunjuk problem statement, saya nak tunjuk saya punya solution. Bila saya tunjuk solution saya tu, dengan ada gambar kat sini sikit, dengan ada graph kecil kat bawah ni, so it's everywhere tau. Okay, masa tu berapa minit Mami presentation? Masa tu 3 minit. 3 minit maksudnya kena cram everything dalam 3 minit tu lah. Cram 3 minit. That one termasuk Q&A tak? Tak termasuk? Tak termasuk. Okay. Okay, talk about minute. Nanti I will get back to this pasal timing tu So bila kita cram everything, in the end kan, judges ni, ingat tau, judges ni dia manusia biasa tau. So bila dia tengok banyak ni information dia nak masuk, bayangkan kan, dalam satu hari tu, masa tu peserta semi-final Superb ada berapa orang 120 orang. Dia 120 orang, dan dia buat 2 hari, so 60. Bayangkan dia tengok 60 pitch sehari, takkan muntah ke dia? Orang dapat yang last tu bening lah tu, sian lah. Tapi tak bermakna yang last tu, tapi kalau last tu cara dia okey, dia dapat juga. Okay. So dia macam kita kena ingat, manusia ni dia ada limit tau. Dia ada limit. Kalau apa yang saya belajar, saya belajar from 500 startup VC from Silicon Valley tu. Okay, dia cakap manusia ni dia punya attention sekali ada 7 benda je. Okay, 7 benda je. Okay, 7 benda ni, so kalau you cram 20 benda, okay, 20 tak kisahlah apa-apa pun 20 benda dalam satu presentation tu, dia akan macam lost. Tak apa benda you cerita ni. So walaupun you bagus macam mana pun, your business model bagus macam mana pun, dia takkan faham. So end up-nya dia akan bagi markah rendah kat you sebab dia tak faham. And then you kalah, lepas tu you pergi mengamuk-mengamuk dekat semua orang, you pergi viral kan, judges bodoh, judges tak faham aku ni. Okay, that's the word, judges tak faham. Salah siapa judges tak faham? Okay, salah judges yang bodoh tu ke, ataupun salah you yang tak pandai bercerita? Okay, so the second key point is the art of storytelling. Okay, seni penceritaan. Okay, the way you cerita kena very very impactful, very very simple, dan senang untuk dihadam. Alright, saya nak bagi satu tips satu tips untuk bila kita buat satu storytelling ni, bila kita buat satu, when talk about art of storytelling,
Okay, try to make it very personal. Okay, very personal either to you or to the judges. Okay, macam bila kita mulakan something, kita mula bercakap, okay, lepas dah intro apa semua lah, lepas kita dah buat introduction apa semua, okay, saya suka teknik personal, kita touch personal thing, because daripada situ dia macam funnel tau. Kita nak bercerita ni kan, dia kena ada introduction, sebelum kita cerita benda lagi besar, okay, dia kena ada that kind of, kalau you terus macam bam, you terus bagi je benda yang macam complicated, dia pun macam dia macam stress. Apa benda kau cerita ni? Macam lepas tu laju gila cerita kan. So that's not the way, is it? Okay. Contohnya ada satu contoh saya boleh bagi, alumni from Selangor Exterior Program, one of my good friends lah, Alfred Adam. Okay. Dia buat satu app untuk you manage you punya savings, you manage you punya ni. Okay. So the way dia cerita is, hi everybody, I have a confession to make, I'm broke. Okay, betul, bla bla bla. Dia macam dia the way dia cerita is, dia cerita okay, diri dia, aku pokai, aku tak ada duit. Okay, then you then from there you escalate the cerita slowly sampai tu, oh okay, sebab kalau you cerita okay, saya buat app ni boleh tolong you untuk saving, you boleh tahu kat mana nak belanja, orang akan macam benda kau ni kan. So start with something yang very light, very personal. Okay, itu tips. Okay, itu tips. By the way, sebelum saya cerita panjang lagi, okay, hari ni saya akan cerita banyak-banyak pointers dan sangat banyak tips. Okay, tapi anggap semua pointers dan tips ni adalah seperti ingredient, okay, kepada you punya resepi masakan. Okay, kita ada halia, kunyit, bawang, ikan, udang, apa semua. Okay, tak bermakna you masukkan semua benda tu jadi sedap. Tak. Okay, so first key point tadi, know your crowd. Second, the art of storytelling. Okay, and then saya akan cerita lagi, insyaAllah lagi 5-6 pointers dan tips. Tak bermakna you kena cram everything. Okay, tak bermakna. Okay, kita boleh ceritakan banyak tips, banyak teknik, but bila you nak buat nasi lemak, okay, these are the ingredient yang you pakai sampai sedap. Bila you nak buat kepok leko, okay, these are the ingredient yang you pakai, and you make it like yourself. Okay, dan satu lagi, saya dah join 5 accelerator program, okay, dan 5 accelerator program. Dalam masa berapa tahun? Dalam masa berapa tahun? 2 tahun. Uish, dahsyat. 2 tahun. Okay. Petronas Accelerator Program, WTF, SAP, CGP, Scale Up. Okay, so kelima-lima ni, semua program ni, Accelerator Program ni, dia mesti ada satu orang kata mentor, coach yang ajar pitching. Okay, dan salah satu yang saya paling ingat adalah, of course lah, yang Petronas Future Tech, yang diajar oleh Silicon Valley punya VC, 500 Startup. Memang dia fly dua Mak Saleh ni, datang daripada San Francisco, duduk dengan kita seminggu, memang dia grill kita seminggu tu, sampailah pitch kita okay. So yang tu yang saya paling ingat sekali dah. Alhamdulillah, because of these two, okay, I memang nak dedicate sangat lah dua orang ni. Nama dia Emily Basilio seorang, and the other one is Dina Shashret, nama dia macam putih sikit, susah nak sebut lah. Mak Saleh. Okay, so these two ladies, okay, these two ladies perempuan. Memang nama Emily, takkan lelaki. Ingat lelaki. Okay. Perempuan lah. Okay. So these two ladies, memang saya selalulah saya cerita kat orang, memang because of these two datang Malaysia and groom kita orang punya cara pitching. That's where honestly Abang Mi punya turn over masa macam mana Abang Mi dapat tangkap intipati how to pitch ni. Before that memang lost. 2017 hancur, 2018 hancur, 2019 alhamdulillah 500 startup datang Malaysia, Petronas bawa, and we learn from them a lot. Okay, dan yang tu yang paling ingat lah, but I didn't say yang lagi 4 program tu tak bagus. Okay, they have benda-benda yang bagus, but what I'm trying to
to approach here is, walaupun ilmu daripada 500 startup Silicon Valley tu sangat-sangat bagus, tapi kita kat Malaysia ni, back to point pertama tadi apa, know your crowd. You pergi Silicon Valley, you present Silicon Valley punya style, fine, we get that. Tapi bila dekat Malaysia, kita berhadapan dengan judges, mungkin orang Melayu, mungkin orang Cina, mungkin orang India, yang ada thinking yang berbeza. So daripada 5 accelerator program, macam Selangor accelerator program, kita tahu kan, daripada CTEC, WTF, Watchtower and Friends, and now kita ada CGP dan Scale Up. Wami pernah belajar dengan orang Melayu, Wami belajar dengan orang India, Wami belajar dengan orang Chinese, dan Wami belajar dengan Mak Saleh. Alright. And then so apa yang Abang share ni adalah satu, orang kata, pengumpulan. Pengumpulan Abang refine balik apa yang paling sesuai untuk you gunakan pitch di Malaysia ni. Especially sebab dekat Malaysia ni most of the grants datang daripada government sector. Contohnya macam Trader, macam Super. So I pick resepi kan, I pick sini. Dan itulah yang Abang Ami dapat, Ami ceritakan ini, dan Abang Ami nak share the best 2 pointers. Bukan tu lah, sebenarnya satu je, tapi dia ada 2 benda. The best pointers last kali. So siapa yang tengah tengok ni, tunggu kita habis pukul apa? 11 lah, 10.45, 11 tu lah. So kena tunggu sampai yang last baru Abang cerita apa point yang Abang rasa because of that particular point. Dan dalam mana-mana program yang Abang pergi, tak ada ajar benda ni except from yang Silicon Valley 500 startup tu. So nak tahu benda tu, Abang simpan last kali. So you guys kena hold lah sampai habis. Pandai ni, clickbait. Tu pitch teknik kat tu. Kita bagi teaser. Alright. So tadi nombor 1, know your crowd. Nombor 2, art of storytelling. Saya nak tanya pasal know your crowd, Abang Mi. Macam mana Abang Mi boleh tak kongsikan tips? Kan Abang Mi adalah tech startup. Abang Mi berdepan dengan non-tech judges. Macam mana nak convince diorang tu? Ada tak tips? Sebab kebanyakan yang saya dengar cerita-cerita yang pergi present dekat Super contohnya, diorang macam, alah, untunglah kau dapat yang judges yang faham tech, yang faham startup. Kita orang dapat judges yang tak faham tech, yang tak faham startup. So mungkin Abang Mi boleh komen sikit dan juga tips macam mana nak counter masalah tu. Rasanya tadi dah terjawab soalan ni, but tak apa, I will go deeper on that. Bila melibatkan contohnya, know your crowd, you nak cerita pada siapa? Contohnya you nak cerita pada seorang investor, dia ni kaya, dia banyak duit, tapi dia tak nak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa, dia tak tahu pasal tech, dia tak tahu pasal how startup work. Tapi kita datang kat dia, kita nak minta duit dia, betul tak? So bila cakap know your crowd, contoh kita bagi petik, kita ambil satu, seorang orang kata CEO megah holding lah, kaya raya kan, tapi tak tahu apa-apa lah. Dan apa yang kita kena tahu apa yang dia nak sebenarnya. Dia tak nak tahu sangat kita punya tech, kita punya background, how kita punya teknologi bersama-sama. Apa sebenarnya dia nak tahu? Dia nak tahu, I letak kat you 500,000, berapa I punya ROI. So that is your storytelling. You kena cerita dekat dia, kita buat ni, you pump my money, your money banyak ni, this is what we gonna do. Kita buat graph, kita tunjuk, on second year valuation company akan jadi tinggi ni, on the third year valuation company, bila dah tahun kelima valuation company dah 100 juta, then you ada 10 to maybe 20% share, now you can exit at this amount. So tu satu tips. That's why know your crowd. Abang Mi tak kata benda tu yang betul untuk semua pitch, bukan. But nombor 2, bila you present to the government sectors, for grant, dia different pula. Dia tak nak tengok sangat, dia nak tengok berapa you punya value akan naik. Of course dia nak tengok, tapi dia lebih nak tengok macam kalau pengalaman Abang Mi on Super dengan Trader, how you give back to the community. How you create
more job opportunities. Sekarang ni tengah COVID kan, ramai orang hilang kerja. Okay, so dengan platform saya, okay, macam nama pun kat sini Gig Venture, platform saya akan membuka peluang pekerjaan kepada lebih 500,000 penduduk Malaysia yang kehilangan kerja, okay, ataupun graduates yang tidak punya kerja selepas dia dah graduate daripada UK. So tekankan you punya story dekat perkara-perkara macam tu. Alright, so 2 tips kot lah Okay, thank you so much. Before that, kita nak greet kita punya tuan CEO kita, Syed ASL Age Sets Location, betul tak? Ni orang lama, orang Totai tahu ni ASL ni. Okay, dia biasa ni masih dekat ni YM IRC kan, MRC. Okay. So Lina Ramfab, betul ke Abang Mi? Yang tadi Abang Mi cakap Abang Mi yang finance startup tu, betul ke nama dia? Bukan. Emily Basilio dengan Dina Shafek. Susah nak sebut. Kita kena cari balik. Abang Mi, saya ada soalan tentang the art of storytelling lah. Okay, sebab nak craft storytelling tu bukan senang lah. Dan apabila Abang Mi cerita pasal you punya apa, emotion, cerita pasal you punya storytelling, you punya personal ataupun judges, saya teringat pasal satu video daripada Simon Sinek. Okay, Start with Why. I believe that ada orang dah baca buku ni ataupun dah tengok video, dan saya rasa saya boleh relate lah macam mana mungkin dia start pada why dulu baru pergi pada what. Dan kebanyakan orang salah buat, orang cerita what dulu baru pergi pada how, baru pergi pada why. Mungkin saya nak Abang Mi tambah sikit lah. Bila nak buat cerita tu, okay, apa preparation yang kita kena ada sebelum kita nak craft cerita tu? Adakah semua cerita tu memang cerita yang reality ataupun ada juga kisah-kisah dongeng dalam cerita tu? Adakah dibolehkan menggunakan kisah dongeng ke, kisah-kisah yang direka tu, ataupun memang kalau nak berjaya kena buat original punya story? Okay, Abang boleh komen sikit situ. Okay, satu benda don't ever lie. Jangan tipu. Okay, kisah dongeng, saya rephrase balik lah. It's not kisah dongeng. Okay, kalau you nak buat something yang you masih belum ada, you tell them, okay, katalah saya akan buat revenue 10 juta ringgit dalam masa 6 bulan. Okay, itu bukan cerita dongeng, itu adalah kita punya future. Okay, dan kita beritahu kalau macam you jangan cakap, oh sekarang ni traction ni berapa, oh saya dah buat 50 juta, tapi okay, you nak minta grant 5,000 kan. Nampak tak dia punya BS kat situ kan. Okay, so alright, so to get back to the question, sediakan you punya resepi dan bahan-bahan. Okay, kalau you nak tahu, okay, biasa, okay, yang ni you pergi mana-mana pitching class, you pergi mana-mana accelerator program, benda yang sama dia akan cakap. Okay, ada 9 benda, okay, 9 benda yang mesti ada dalam satu slide. Okay, yang first kali is apa you punya problem statement. Betul tak? Problem statement kena ada. Okay, yang tu yang yang tak tahu lah, why tu kan. Okay, whatever lah you want to say that. Okay, yang kedua is apa solution you. Okay, yang ketiga, tunjuk you punya produk ataupun service you, ataupun you nak buat sedikit demo ke. Okay, buat demo dalam slide tu je lah. Okay, yang keempat, traction. Okay, how far yang you dah grow. Traction can be dalam ringgit Malaysia, can be in berapa banyak user dah pakai, or can be anything yang menunjukkan you dah go out there and is something out there. Okay, kalau you masih dalam dalam development, okay, you cerita you dah stage kat mana. Okay, yang kelima, market. How big is your market? Berapa besar market you ni? Okay, you nak buat contohnya health product, berapa ramai yang orang pakai health product sekarang ni? Okay, you nak pakai you nak buat fashion, okay, berapa ramai yang contoh beli baju apa semua. Yang spesifik tudung, okay, berapa ramai pengguna tudung, berapa orang beli tudung dalam satu masa, okay, dalam satu bulan ataupun satu minggu. Okay, you must have that numbers. Yang ni numbers don't lie, you jangan tipu. Kalau you tipu, you akan sangkut, you akan trap diri you sendiri dekat question and answer nanti. Alright, yang keenam, business model. Okay, how you make money, how you charge your customer. Tak kisah you product base ke, you service
punya company ke, okay, so you must make money of course. Okay, itu that's orang kata one of the big thing in your business lah. Kalau you buat business you tak make money, then charity, that's not business kan. Okay, dan seterusnya nombor 7, who are your competitors. Okay, yang ni tricky. Don't ever say, oh saya very unique, saya tak ada competitor. Yang tu BS. Yang tu BS. Okay, sebab itu BS tu. And then sebenarnya based on my experience before, kononnya kita rasa kita ni sangat-sangat unik, tapi sebenarnya kita mesti ada kompetitor. Somehow or akan datang kita akan ada kompetitor, dan bila kita ada kompetitor itu menunjukkan bisnes yang kita buat ni bagus. Kalau kita tak ada kompetitor, maknanya bisnes ni macam apa yang kau buat ni kan? Tak ada orang nak shop sendiri. When you have competitor, it's a good thing. Plus, saya alhamdulillah komen, kita dah even partner dan berkawan dengan kompetitor-kompetitor, dan kita boleh sama-sama bincang macam mana kita nak kembangkan lagi bidang kita ni. Alright. Dan yang ke-8, yang ni pun agak penting, achievement you. Okay, achievement you tunjukkan apa yang you dah achieve, apa benda-benda yang membanggakan yang you dah ni, apa you punya level sekarang, apa semua. Okay, ke-8, team. Okay, team ni dulu masa tahun 2017 saya rasa benda ni remeh. Okay, sebab bagi saya, kenapa kita nak bangga diri sendiri kita kan? Kita ada 3 minit nak cerita kat diri kita sendiri, buat apa? Okay, itu adalah benda yang sangat-sangat salah. Okay, team ni penting because macam saya cakap tadi awal-awal, as much as the judges judging your business, they also judging you. Dia nak tahu you ni siapa. Kau cerita pompang-pompang, cerita apa ni cinta Kinsey boleh terbang apa semua kan, tapi kau siapa? Who are you? What is your background? Who are you? Where do you come from? So judges nak tahu benda tu. So boleh tengok, oh okay, Mamat ni rupanya pernah kerja dengan apa ni Microsoft. Okay, Mamat ni pernah kerja dengan Google. Okay, dia something, maknanya maknanya dia tahu apa dia buat. Dia tak gebang saja-saja. Okay. Okay, and then last kali, nombor 9, the ask. The ask ni is you pitch, okay, and then tiba-tiba thank you je. So nanti orang akan macam, kau nak okay, apa? Kau nak apa? Saja cerita. Saja nak cerita-cerita, borak-borak lepak talk kan. Okay, the ask ni penting. The ask ni contohnya macam biasanya macam Abami akan pakai the ask tu dekat penutup lah. So I will end my presentation biasanya. Okay, we are raising our seed round for berapa amount, okay, or our series A or series B round for berapa amount, okay, and we believe Teraju Superb can help us to become the next leading global player. Macam ending. Let's stop. Thank you. Basuh sikit lah, masa bagi kipas sikit lah. So yelah, kita datang kat dia macam ni. Kalau you datang dengan dia and you tak humble dengan dia macam apa kan ni. Okay, but that is happen in honestly itu tip untuk dekat Malaysia. Okay, dekat Malaysia ni memang kena ada sedikit orang kata puji lah sikit, judges ambil lah hati dia sikit. Okay, memang berbeza sebab abang boleh tengok kalau Silicon Valley punya judges, dia lawan judges cokok dulu. Dia sebab diorang punya culture, diorang punya mentality, they don't mind your arrogance. Diorang tak kisah. But if your business is good, your pitch is good, you will get that. But when come to Malaysia, kita tak boleh bawa that kind of thing. Okay? Kena ada budaya ketimuran lah. Yeah, kita kan macam hormat, sopan. But it works. Okay, but it works. Sebab Abang Min ada dengar cerita lah. Okay, there's somebody yang kononnya macam Silicon Valley style, they being very rude to the judges bila dia tanya soalan, and dia bagus tapi enak dia tak dapat. Okay, just because dia ada elemen ketimuran tu tak ada lah. Balik pada nombor 1 tadi apa? Know your crowd. Okay, tengoklah orang, you cakap dengan siapa, you cakap dengan level-level datuk, you cakap dengan level-level orang yang dah berjaya, yang start daripada bawah dan berjaya, and then you nak lawan cakap dia, come on lah, kan? Know your place, know your need, even though you rasa you betul, tapi at least macam jawab dengan senyuman, because some people
dia orang senang intimidated by soalan-soalan tau. Macam betul ke cik jaja ni? Betul ke kau punya ni boleh buat macam ni? Betul ke? Kau tak percaya lah ni. Tiba-tiba kau sentap. Macam relax lah. If you know your product, if you know your technology, you jawab je dengan tenang. Okay, macam ni. Okay, I have ni that we are backed by all the good advisors, so our data has confirmed, blah, blah, blah. Okay, that's it. Okay, so calm the fire back down. Abang Mi, kita ada soalan ni, selain puji, is it okay Abang Mi kalau kita bagi sampel produk, atau is it dikira rasuah? Macam mana Abang Mi? Aduh, yang ni kalau lepas PKP boleh buat lah. Kalau lepas kalau masa PKP semua online kan. So macam ni nak bagi kan. Dan ramai orang yang ada masalah lah bila katalah dia buat macam ada yang buat cupcake or something kan. Okay, memang sangat sedap, memang rasa dia berlainan tapi dia tak nak bagi. Okay, but menjawab soalan Fitrah. Okay, no, it's not rasuah. Okay, it's actually part of your demo. Okay, tadi Abang Amir cakap nombor tadi yang your ingredient yang ketiga. Okay, service, show your product, or your demo. Okay, kalau pernah tengok Shark Tank tak? Okay, kalau tengok Shark Tank, memang dia akan bawa, kalau dia bawa kopi dia kan, kopi atau apa-apa produk dia bawa, dia bagi satu seorang. Okay, try minum. Because macam kami teknologi ni produk, okay, kita selalu bertanya je macam mana, how we want to make the judges taste our product, nak merasa lah. Okay, so what we do is kita buat a short rakaman screenshot, okay, letak dalam PowerPoint, okay, and then play so that dia nampak okay, that's what we call taste the product. But if your case memang kalau you jual produk makanan, memang you pitch for a produk makanan ataupun minuman, kalau betul-betul rasa dia sedap, let them taste. Itu bukan rasuah. Okay, let them taste. And I don't know your business Fitrah. Okay, maybe you jual baju, maybe you jual ni. To me it's okay. Okay, it's part of the process. It's like a demo product, so that kalau macam you buat fashion, you buat tudung, so that the judges can pegang, can feel the tudung, can gosok-gosok kat muka, cakap betul lah dia ni lembut. Betul, mungkin you kata macam tudung ni tak payah gosok, memang dia ni so dia pun akan try potong-potong macam betul lah kan, tak payah kan. So it's part of your demo, it's not rasuah, and it's okay to do that. Okay, saya suka Abang Mi punya contoh tadi pasal Shark Tank lah kan. Shark Tank kalau kita tengok, kalau you tak ada idea macam mana nak present barang you, tengoklah Shark Tank daripada season 1 sampai season sekarang. Betul. Saya rasa mesti ada, you punya produk tu mesti ada, sebab apa yang you buat sekarang US dah lama dah buat benda tu kan. Apa bisnes-bisnes yang baru ada kat Malaysia sekarang. Dan juga berkenaan dengan Abang Mi cakap pasal arrogant tadi, dan pengalaman saya tengok Shark Tank, saya tengok ramai yang lawan, seriously. Tapi apa saya nampak ialah judges cuba nak test business owner tu. Kalau dia lulus, boleh jawab dengan confidence sebagainya, and then dia boleh dapat funding tu. Sebab apa tau? Sebab macam cakap tadi, people don't invest in the business, people invest in people. Sebab kalau investor tu nak invest kepada business, dia boleh buat sendiri kot. Dia ada duit, dia boleh buat je, tapi dia tak ada orang yang nak buat. Betul tak Abang Mi? Betul. Dia tak ada orang yang nak buat business tu. Okay, so Abang Mi, tadi dah 2 point Abang cerita pasal know your crowd, and also kedua ialah the art of storytelling. Nombor 3 Abang Mi, nombor 3 apa? Okay. Nombor 3 Okay, nombor 3 ni dia part of art of storytelling juga. Okay, framing technique. Okay, framing technique ni adalah macam mana you framekan judges kepada you punya cerita. So dia ada macam-macam cara. Okay, kadang-kadang macam imagine judges tak ada info you apa-apa. Dia cuma ada you punya company number and sedikit description you kat bawah dengan nama you. Jadi tengok dalam borang tu, oh dia ni apa, Alfa Romeo Tech Technology je. Apa ni, dia ni buat kereta ke, rupanya buat perfume. Okay, so dekat situ mind judges dia dah macam bercelaru tau. You walk into the door, okay, you walk to the door, and you kena you kena framekan dia punya mind dulu yang kita nak cerita pasal benda ni. So that tak ada dah macam broad sangat. Kalau you
So the first few words yang you cerita tu kena framingkan dia. Okay, antara contoh teknik-teknik framing ni macam macam Abang cakap tadi lah, personal experience. Okay, Abang bagi satu contoh. Ada seorang kawan ni, pemenang super juga. Okay, dia buat pasal digital banking and untuk digitalizekan loan, buat loan dengan bank. Okay, pakai app. Alright. So the way dia cerita, and dia buat untuk gig economy lah, gig workers. Gig workers. Sesuai dengan kita punya ni lah, gig venture kan. Okay, dia buat untuk gig workers. So when we talk about gig workers, ni adalah orang-orang golongan B40, okay, and dan orang yang macam perlukan duit cepat. Okay, dia minta hari ni, maybe dia nak pakai besok ataupun lusa, because walaupun sekecil-kecil 1,000, dia masih macam memerlukan lah. Okay, dia bukan nak loan besar-besar lah. Okay, so the way dia frame, dia just cerita macam okay, I know this Grab delivery guy and dia pergi minta loan. Okay, so macam faham tak, bila kita dah start, lepas tu dia letak gambar, tahu tak, gambar gangster shark tu besar-besar kan. So that part you dah frame kan, oh now we are talking about golongan B40 nak pinjam duit. So dia dah macam, okay, dia dah put aside pasal app untuk ekonomi, put aside semua benda tu lah. So macam contoh Pomen sendiri pula, okay, macam the way Pomen cerita is, I will tell you, okay, imagine tengah-tengah malam kereta you rosak, hujan, workshop semua tutup. Okay, so dekat situ, that few words, judges dah nampak, oh okay, you nak buat app untuk tolong kita repair kereta kan. So you dah framekan dia. Kalau you macam bila I come, walaupun kita pakai nama Pomen, okay, but the judges may thinking can be macam-macam tau. You ni nak buat software untuk workshop ke, or you nak buat software untuk order spare part ke, or you nak jual minyak hitam ke. So it can be anything. Okay, nama you, branding you saja tak cukup. Okay, the first few word yang guna tu penting. So that's the second thing. Antara cara lagi satu untuk framing teknik ni is you boleh cerita macam yang contohnya macam contohnya, okay, benda-benda yang related dengan judges sendiri pun boleh juga, tak semestinya dengan you juga. You frame kan, kalau you nak cakap pasal satu industri, you terus cakap, okay, now we want kita terus macam kalau tudung ni, straight tudung. Okay, janganlah cakap, oh kita ni adalah fashion designer ni. Then people akan think about baju, mungkin dia buat topi, mungkin dia buat ni ke. Okay, framekan terus. Okay, so that's the key point 2.5 lah. It's part of the storytelling sebenarnya. 2.5 lah. Okay. 2.5. Sebenarnya framing tu, sebab framing ni is satu benda yang is a teknik yang sangat-sangat strong. Okay, even macam kita orang, Abang Mi pun sendiri, we still struggling. Okay, sebab bila kita bercerita, okay, now memang kita bercerita sebelum ni dengan judges from Cradle and from untuk grant untuk support laju. Okay, tapi pitch ni kita kena ingat, bukannya kita guna untuk apply grant je, kita guna untuk bercakap dengan investor, BC. Okay, kita akan bercakap dengan kita punya clients. Okay, katalah kita ada satu software, okay, software contohlah software POS system. Okay, POS system, point of sale punya system. Kita pergi jumpa dengan pemilik kedai. Okay, kita buat B2B business. So kita pun ada cara pitch kita. Okay, dan pitch kita berlainan. So kita nak selalu kita nak tanya macam tu berbaik pada tak? Why us? Okay, ada banyak POS system dekat Malaysia ni, but why kedai you kena pakai kita punya POS system? Okay, that's and kita kena framekan dia siap-siap. Kita kena tunjuk yang kita adalah maknanya why katalah POS system ABC adalah yang terbaik untuk you. Framekan dia siap-siap kat situ, so that macam dia boleh follow storyline you sampai habis.
Jadi macam ibaratnya macam kalau kita bawa budak kan jalan-jalan, kita pegang tangan dia, kita tarik. Sampailah. Kita bawa dia ke jenis itulah. Bawa ke destinasi kita. So tak ada dah biar dia jalan seorang-seorang. Betul. Jangan bagi dia lost. Kalau dia lost, kita tarik balik dia. So, saya ada soalan berkenaan dengan pitch deck tu kan. Pitch deck. Okay. Sebab kat sini pun ada soalan juga, Pemi. Kalau Pemi tengok sini, kalau background team tak power, susah ke nak dapatkan VC atau menang super? Macam, adakah kita perlu letak kalau background team kita biasa-biasa je? Okay. Pemi jawab jujur lah Kalau you pergi Silicon Valley, you boleh buat. Okay, you just have a good presentation, you have a very good business idea, orang akan bagi duit dekat you. Okay, mainly because apa tau, maybe sebab VC dekat sana dia orang punya duit terlampau banyak, so they can just bagilah ribu, bagi dia try dulu, benar. Kalau benar kan. Okay, kat sini kira sikit lah kat Malaysia. Okay. Bila dekat Malaysia, actually they want to know who are you at the background. And sebenarnya kalau you korek balik you punya you punya background, you punya siapa you sebelum ni, you can find something that very very strong from yourself. Okay, contoh. Okay, macam awak ni tak pernah kerja dengan mana-mana dengan mana-mana big companies. Okay, kalau tengok orang lain kan teknologi set, yang ni canggih, pernah kerja dengan Google, pernah kerja dengan Tesla, pernah kerja dengan ni apa semua. But I started my business very very early back then, tahun 2006. Okay, buat projek freelance kecil-kecil apa semua. Okay, but how I present myself was siapa kita cari tau, kita korek macam mana ni orang lain semua cakap pernah kerja sini, tapi saya tak terfikir satu benda. Sebenarnya saya dah serve klien yang besar-besar. Saya dah buat kerja dengan Maybank, saya dah buat kerja dengan CIMB, saya pernah buat kerja dengan Malaysia Airline Academy. Okay, so and beberapa company lain seperti Tidak Berhad, Terengganu dan government sectors. So these are the thing that actually you cerita kat orang, jangan ingat balik. So bila you fikir-fikir balik, sebenarnya you ada something. Okay, takkanlah macam katalah umur you dah 28, 29 ataupun maybe dah 30 ke atas, takkanlah tak ada something that you very very proud achievement of. Achievement. Okay, contoh macam satu sebenarnya is the way you cerita tau. You boleh cerita kat orang. Macam contoh dalam kita punya slide team tu, okay, you tend to tulis semua benda. Okay, gambar founder pertama, gambar founder kedua, lepas tu advisor kat bawah. Itu standard lah kan. Okay, tapi apa yang bezanya dengan benda ni adalah macam mana kita nak buat sebenarnya judges tu tangkap. Okay, juri tu tangkap apa yang you nak sampaikan, yang dia rasa macam power team ni. Okay, kalau you buat gambar ni, lepas tu you list segala PhD dia, yang semua teks ya, judges pun macam kadang-kadang dia tak baca pun. Dia tengok gambar ni, Mamat ni siapa, aku tak kenal pun. PhD ada 10 macam whatever kan. In fact you tulis ada 10 PhD, okay, dia terror. Tapi percayalah macam saya cakap tadi, manusia ni 7 benda je dia boleh tangkap dalam satu masa. Silap-silap dia tak baca pun. Dia tak baca pun. You bercakap, you cerita pun dia tak dengar pun. Okay, so make it visual. Okay, dan tips ni, okay, ni tips berapa dah ni? Tips yang keempat. Tips yang keempat ni, okay. Tips yang keempat ni, make your slide presentation, okay, as clean as possible. Okay, selalu orang putih cakap apa? Less is more. Minimalis, less is more. Okay, contoh lah macam saya cerita tadi kan. Dulu saya punya slide, dalam satu slide tu saya nak cerita semua benda. Flow projek saya apa semua tu, bawah tu siap ada graph lah apa semua. So macam and you buka slide tu dalam masa less than 10 second, you cerita lepas tu tiba-tiba you go next slide. Judges macam baru nak macam baca. Okay. So one of the improvement yang we do is kita make it very very less, very very simple. Contoh macam kat title tu,
Simple je. Ada kita punya logo, ada kita punya tagline ataupun value proposition. Okay, that's it. Background, kalau tengok kan, kalau Silicon Valley punya, you tengoklah mana-mana kan, dia punya background kadang-kadang dia pakai putih kosong je. Font tata, kadang-kadang ada setengah tu tengok pakai font Arial je, tapi dia punya pitching very powerful. Sebab sebab kita ada lebih kurang lah standard ada 10 ke 12 slide lah kan. Okay, dan setiap slide tu kalau katalah pitching you 3 minit, berapa second je setiap satu slide tu, tak lama pun. So try to make it as simple as possible. So balik pada soalan Yusof Ashad ni, okay, you have a background, okay, macam mana you nak present background dia, macam apa yang Abami buat. Abami letak muka-muka founders, dekat bawah tu muka-muka advisor, okay, and then just letak je logo-logo, dia pernah kerja dekat mana ataupun dia pernah buat kerja dengan mana, dekat mana. Contoh macam okay, my co-founder Syed, dia pernah kerja dengan IBM, dia pernah kerja dengan Huawei. Okay, so kita just letak, we don't need to tell detail lah, just tak nama dia. Contoh Syed Zuhaimi, CEO, founder. Okay, bawah tu logo. Tak payahlah graduate UTM Skudai ni, dapat pelajar cemerlang apa semua, dulu sukan menang lah, tak payah benda tu. So cuba okay, in every slide benda ni untuk semua slide, make it as simple as well. Sebab bila kita visualkan dengan logo, sebab dia orang kena logo, okay, dia kena logo. So elakkan letak terlampau banyak logo. Contoh macam okay, macam Abami dah start business software house 2006. Abami dah buat dengan macam-macam company, tapi in fact projek-projek yang besar-besar datang daripada company yang logo tu orang tak kenal. Okay, contohnya macam Abami buat dengan satu publisher buku ni. Okay, memang projek tu sangat-sangat besar, tapi Abami tak nak mention dalam punya slide. One of Abami punya background team, okay, background Abami, sebab orang tak kenal pun logo tu. I rather put projek kecil-kecil yang Abami dapat dengan Maybank, orang dengan CIMB, dan Mamat ni pernah dengan CIMB. So, I mean, itu bukan cerita dongeng tau. Kita cerita benda betul. Okay? But when you see that you have done something with Maybank, you have done something with CIMB, means this guy know how the corporate world works. Itu je message yang kita nak sampaikan. Kita tak boleh nak cerita semua benda. Ni dulu graduate pelajar cemerlang. No, tak sempat. Dan biasanya kalau macam Abami punya susunan, team adalah slide second last. Team dan kalau tak sempat boleh skip. Betul tak? Itu pun betul juga. Tapi sebenarnya sempatkanlah. Jangan tak sempat. Okay. Dan kita boleh masuk tips yang kelima. Alright. Tips yang kelima adalah Abang nak cakap pasal yang tak sempat tadi lah. Okay. Do your script. Okay, script maknanya okay, ni important very important. Sebab bila kita dah terbiasa tau, mungkin daripada zaman belajar dulu kan, masa zaman kerja dulu, kita dah terbiasa macam kita ada slide, kita ada pointer tu, kita klik, lepas tu kita tengok kat slide kita, and then kita cerita apa kat slide tu. Kita ingat few points dalam otak kita. Okay, ladies and gentlemen, saya nak break the news. Itu adalah benda yang salah. Don't do that. Okay, apa yang Abami belajar from actually dan Super pun ajar benda yang sama. Dalam boleh kata dan semua ni lah program lah, satu program in fact yang Finder Startup tu, you buka laptop, buka Word, okay, you tengok PowerPoint slide you, and then you type, okay, slide ni nak cakap apa, slide ni nak cakap apa, in one word by word tau, daripada pengenalan sampai ke habis, bukan point tau, ayat, paragraph. Macam mana, okay, hi, I'm Nazmi Najib, CTO and co-founder of Pomen. We are here to disrupt the automotive aftermarket industry. Okay, so sebab bila you dah ada ayat ni, okay, and you hafal, okay, bila you present, you tahu slide ni berapa lama you nak spend, slide kedua berapa lama you nak spend, slide ketiga berapa lama you nak spend. Abami, alhamdulillah, I tell you, my pitch dari yang 2 minit, Abami pernah pitch untuk 2 minit, pernah pitch untuk 3 minit, pernah pitch 5 minit,
pernah pitch 7 minit, pernah pitch 10 minit, semua on time. Maknanya Abang Ami akan habis, katalah macam yang untuk 5 minit tu, 4 minit 58 saat. Semua on time. Okay, and then when we talk about do your script, you buat script daripada awal sampai pengenalan, problem statement, okay, yang ingredient tadi Abang Ami cakap tu kan. Okay, problem statement, solution, your product demo, your traction, your market size, your competitors analysis, etc. sampai team, sampai the us tu. Okay, setiap satu tu, okay, you boleh buat, contohnya kalau ada 9, tadi ada 9 point kan. Okay, 9 point, setiap satu tu satu slide. Okay, campur lagi 2. First kali letak title slide pun very very important. Okay. Sebab apa tahu? Masa mula-mula you buka, masa sebelum macam contohnya kalau in reality the panel akan buka you punya slide, nampak besar terpampang dekat slideshow tu kan. So and then you baru nak berjalan, nak naik tangga, nak naik pentas apa semua. Masa tu you dah create the impression tau. Dia je sangat tengok you punya slide macam, oh okay, Mamat ni okay, ada title dia, ada ni okay. So dia dah frame some idea. First impression. So bila naik okay, dengan you punya semangat apa semua kan. So at least dia dah get some idea even before you talk. Okay, so tu slide nombor 1. Okay, then yang 9 intipati tadi tu, and then yang last kali ke-11 ataupun yang ke-12, depends macam mana you craft, adalah thank you slide lah, kena ada penutup. So total I would say kalau macam 3 minit dengan 5 minit punya pitch, 10 ke 20, jangan banyak-banyak. Okay, macam mana you nak 10 ke 20 dia tak slide. cramp pun bila you dah buat dia tu tak cramp pun. Okay, side tip sikit. Bila you pitch your business ni, macam semua orang macam 5 minit, alah 5 minit je yang ada, macam tak cukup lah 5 minit I nak cerita ni, I punya business ni macam ni, I punya teknologi macam ni, apa segala kan. Okay, kenapa you pitch, kenapa diberi masa 5 minit je? Sebenar-benarnya you have 5 minutes to impress the juries, the judges, or to whoever yang you nak ni. So dia nak tahu lebih lagi tentang you punya produk or you punya company solution. Bukan you nak cerita semua benda, you takkan boleh cerita semua benda. You bagi setengah jam, kalau macam kita kan, macam saya, I'm very passionate about my product, comment apa semua, I nak cerita sejam, 2 jam, duduk minum kopi sampai pagi esok I boleh cerita. Okay, but that is not the one. You have 5 minutes to impress the judges. That's it. Okay, dan kalau dia suka dengan you, okay, sama one, dia akan tanya soalan. Okay, so that's where you boleh give more information to them. Second, kalau dia suka kat you, dia mesti macam, okay, I like you, this is my card, come contact me. Kita boleh cerita lain. Kan? So that's where the ni lah. Okay, dan Abang Mi pernah yang paling pendek dengan 500 startup berapa minit? 2 minit. 2 minit. Masih lagi 10-12 slide ke kurangkan kalau 2 minit tu? 10 slide. 10 slide dah masa 2 minit. Maksudnya kalau 2 minit is 120 saat, maksudnya lebih kurang dalam berapa saat je satu slide? Betul. So how did that? Alhamdulillah I won that competition yang sampai Silicon Valley tu. So dekat sana dapat belajar banyak lagi, alhamdulillah. And so when 2 minutes pitching lain, 3 minutes pitching lain, 5 minutes pitching ada teknik. Dia punya ingredient lebih kurang sama, tapi macam katalah you nak masak something, you nak buat cepat, you kurangkan sikit ingredient ni. Okay, you ambil yang penting-penting je. Okay, dimasukkan. Okay, salah satu yang Abang Mi buat masa pitch 2 minutes is yang orang tak budget pun, I cut off my introduction. Sebab apa tau? Sebelum kita naik pentas, MC dah announce, okay, now I invite Nazmi Najib from Poman. So I pergi naik atas, I terus cerita je. Okay, it's dark, it's raining, blah blah blah, cerita je. Terus macam, because bila 2 minit, kalau you introduce, hi, my name is Nazmi, ni dah 10 saat dah pergi kat situ.
So that 10 saat you boleh max very valuable untuk 2 minit tu macam valuable gila sebab dia orang ni jenis cukup 2 minit pop dekat you, mic you terus off. Masa tu pakai benda tu kan, pakai apa tu mic yang ni dia terus cut, benda ni cakap tak dengar. So you have to be very precise on what you want to play. Kalau tu 2 minit punya style lah. Okay. Dia 3 minit punya pitch, ada cara lain pula. So ada beza-beza lah. Amin, kita greet dulu beberapa orang yang baru masuk ni. Terima kasih kepada Ngah Long. Lampu atas tu panas kan Amin, macam peluh je. Tadi nama dia Cahaya Keimanan. Ya, Nur kasih. Kita bersama dengan Din pada hari yang 3 hari lepas kot. Tajuk freelance memang super manpower. Malam ni kita ada ni. CEO of Safari Tech. Betul tak? Jo Farizul. Malam ni pemain tak bagi hadiah ke kat penonton? Itu kena tanya Abang Mi. Tanya CEO kot. CEO ada kat sini. Saya pernah live dengan dia itu. Saya pernah live dengan Jo Farizul. Okey, ada soalan lagi tak? Ada last nanti tip paling best. Paling best lah. Okey, ni ada soalan Abang Mi. Macam Abang Mi cakap tadi kan, kita hafal kan kita punya skrip tu. Tapi kalau hafal ni tiba-tiba kita blank Abang Mi. Macam mana Abang Mi? Ada pernah berlaku tak pengalaman Abang Mi? Tiba-tiba blank masa present? Alhamdulillah tak pernah berlaku. Okey, kenapa dia tak pernah berlaku? Bukan Abang Mi kata macam takkan berlaku lah kat saya benda ni. But no. It's because we are well prepared. Kalau you tak well prepared to your presentation, maknanya you are not serious doing your pitch. Okay, so blank ni boleh jadi bermacam-macam sebab lah. Ada orang darah gemuruh, ada orang maybe sebab dia tapi kebanyakannya masa because kenapa dia blank? Because dia tak cukup preparation. Okay, Abang Mi cakap Abang Mi cakap buat pitch script. Buat pre-script maknanya daripada perenggan pertama, slide nombor 1 sampai perenggan ke-12, slide yang ke-12, I already know what I want to say. I already know how much time I gonna spend for each slide. Okay. Daripada awal tu, kita dah tahu macam sebab apa kita kena buat ayat. Sebab bila kita dah buat ayat tu siap-siap, okay, contohnya, okay, we are disrupting the automotive aftermarket industry. Okay. Kalau macam kita macam tak ready dengan ayat tu, we are automotive, we disrupt. Kita akan jadi macam tu tau. So that's why kita blank. So make your preparation proper tau. And then lagi satu, judges pun ingat tak, dia judge you, dia tengok you ni serious ke tak. When you come and ask for money, okay, be very damn serious that you make money. Okay, Abang Mi dulu masa tahun 2017, okay, siapa yang kenal Abang Mi ni agak playful lah sikit, suka buat lawak apa semua. I tend to do that tau. Okay, tapi apa yang I dapat, I just jadi penghibur for free. I buat lawak, and then the judges gelak, apa semua kan. But I didn't get the money because you are a joker. You are not here to do business. I want people who come here who that serious want to do business. Okay, when you are that serious, you want to do business, you came prepared. Your slide is well managed. Okay, your time is on point. Your pointers, your script semua dah ready. Cerita ni, okay, dan juga pembenar-pembenar lain semua cerita lebih kurang sama. Ibaratnya skrip tu, kan? Ibaratnya dia print, dia baca, dia kunyah-kunyah, dia kunyah, dia telan. Dah ada dah dalam ni. Kan? Even if you if you ask me to pitch now, I still remember setiap satu word dalam pitch. The same exact lah, walaupun pitch punya kali pun pakai sama je. Tapi ni cerita masa sebelum PKP lah. Masa PKP ni I tengok ramai yang main tipu kan, skrip letak kat tepi ni. Betul. Dia baca sebab nampak ada prompter lah sekarang. Tak ci lah kan main tipu. Tak ci lah, tak best lah. But rezeki masing-masing kan. Rezeki masing-masing. So I think but the challenge of online pitching ni is dia tak ada macam yelah macam dekat di hati jauh di mata dekat di hati kan. So one of the tips yang ada coach of Traju Super ada bagi, look at the camera. Okay, I look at you now.
Okay, can you feel me? Okay, and so bila you tak hafal you punya script, you tend to nampak tak macam mata. So you and then judges tak rasa tau, macam tak rasa. Even though benda tu kecil, nampak macam remeh kan, tapi that's the thing that yang memainkan peranan. Okay, so dia kena communicate eye to eye lah. Eye contact. So look at the camera as much as possible lah. I know sometimes you akan buat berfikir, okay fine, tapi when you want to show that you are that serious, that you are doing business, that are going to make 100 million in the next 5 years. Okay, kalau macam physical, look into their eyes, look at the judges. Okay, you tengok satu, you tengok seorang. Okay, tapi janganlah macam melilau tau. You tengok satu slide, you fokus dekat satu crowd. Second slide, you fokus dekat this crowd. Third slide, you fokus sikit. Janganlah macam sebab ada orang cakap cuba tengok all the crowd. And then masa you mana boleh kan, mana boleh. Okay. And in apa tu, bila online macam ni, the tip is look at the camera. Look at the camera lah. Okay, then online maksudnya yang Super itu online kan, apa ni? Super online, Cradle online, semua online. Semua online lah. Yang tak online dulu, yang apa, Petronas tak online kan? Petronas tak online, SAP tak online. SAP memang masih MCO, tapi masa demo day tu sempat so masa tu memang punya skrip terlain lah kan. Ini ada satu soalan. Silakan Abi, teruskan dulu. Honestly Abang Mi sampai hari ni masih ada that gementar tau. Macam Abang Mi ada stage fright. Kalau naik pentas kaki Abang Mi akan getar. Tapi it's I mean, I know that I'm not the only one. Ramai kat sini yang I think macam tu, dan I keep get this thing tak. Abang Mi boleh lah, Abang Mi pandai cakap benda ni. Okay, but I didn't have that back then. No, I tak ada benda tu. But I learn. Okay, dan the only thing that make me hilang rasa gemetar is when I really prepared. I really ready for that. That's why macam okay, balik pada Efi tadi cakap macam mana kalau blank don't go blank lah please. Okay, be very prepared. Jangan blank. Okay, kalau you blank, you akan start melalut. Okay, it's okay to pause. Okay, it's okay to pause. Okay, then you sambung balik. Okay, rather than macam okay, I buat teknologi macam ni, dia boleh bersihkan laut, tiba-tiba dia dah melalut, then dia hancur. So pause, then you sambung balik. Okay, sometimes kan judges tak perasan pun you pause. Even judges suka sebab you duk bagi input kat dia, dia tak sempat nak hadam. And then bila you pause, judges pun macam okay, kejap, pause juga. Right, okay, sambung. So it's okay, tak apa. Okay, take your time, 1-2 second, 3 second, sambung balik. Abang Mi, pasal gementar gugup tadi kan, selain daripada kita prepare lah, Abang Mi ada tips ataupun Abang Mi ada ritual Abang Mi ke, ataupun sebelum naik stage tu apa Abang Mi buat ke, minum air ke apa? Cuba cerita sikit. Baru cakap pasal benda ni kan. Okay, sebenarnya okay, apa tips Abang Mi untuk cool masa pitch? Bro, tak cool langsung bro, kaki menggeletar. Honest, I'll be honest with you, kaki Abang Mi menggeletar, shaking. Okay, because I don't know, ada orang memang tak macam dilahirkan untuk jenis tak gementar, tapi Abang Mi memang jenis macam kalau present depan orang memang takut. Okay, but macam Abang Mi cakap tadi, what I really do is I make sure myself 200%, tak kisahlah berapa banyak persen, 300, 400, 500% ready. I hafal my script, I know my slide sampai tahap macam ni tau. Masa Abang Mi pitch, I don't even need to look at the back. Next. Cerita next. Okay, this is my technology. I connect car drivers to nearby workshop who in trouble, blah, blah, blah. Next. Okay, kita cuma guna ekor mata kita saja to make sure yang bila kita tekan next tu, slide tu bergerak. Just to make sure. Okay, tapi ada setengah competition, dia baik, dia tolong letak screen kat depan. Kan, dia letak screen kat depan, so you tak payahlah macam nak tengok dengan ekor mata kan, you tengok kat depan, okay, next. Tapi jangan baca that slide. Okay, don't really read that slide. Slide ni sebenarnya bukan benda yang penting pun. If you really know how to pitch, you tak payah ada slide.
buang je and you pitch. Benda sama je result dia. Okay, tapi kita ada slide untuk show some visual. Okay, some visual, contohnya bila nak cerita something, you nak emphasize something, contohlah macam yang Abang pernah buat location wise. Okay, sebab kita ada, so you tunjuk map kat belakang, you pinpoint some location so that benda tu bukan tak termasuk dalam you punya kata main story, but it support you punya script tadi tu. Okay, so sebenarnya yang tadi ingredient parti apa semua, Abang Mi akan buat script dulu, bukan buat slide dulu. Skrip dulu baru buat slide. Ya, kita buat ya, orang buat slide dulu. Itu yang jadi cerita dia. Bila buat slide dulu, you macam you punya storytelling tadi. This part of arts of storytelling lah. You nak buat slide ni dulu, nak buat slide ni dulu. And yang 9 yang Abang Mi cakap tadi, susunan dia is terpulang kepada you punya storyline tau. Dia tak bermakna tak bermakna kena ikut susunan ni, tak. Okay, macam masak-masak kan, macam you masak, okay, resepi masak macam cakap tadi, you nak tumis dulu ke, ataupun ada orang tak tumis, ada orang terus letak air dulu bagi legak dulu. So it's up to you how the best way you want to pitch to the juries, to the judges. Asalkan siap masakan tu kan. I think masakan dia siap as what you wanted. Okay, kalau nak tips untuk cool pitch, okay, apa ni, tak gugup, tak gentar, tak gigil ni kan, I think it's not part of the pitch content lah. It's not part of the how to craft a pitch. It's actually a part of spiritual you. Okay, macam biasalah, yang ni you kena jumpa orang-orang yang macam apa ni, sifu-sifu, okay, macam tak tutup mata, tarik nafas, okay, tak NLP ya. Lepas tu kalau yang macam dekat Silicon Valley tu dia lain sikit, dia suruh monkey dance, dia suruh buat macam monkey dance, lompat. Lepas tu tiba-tiba hilang gementar. Tu orang putih punya style, dia joget-joget. So ada macam-macam cara, but I'm not the expert in spiritual part. On the spiritual part, maybe ada tak orang yang macam spiritual sikit? Mungkin lah, kita tengok. But my actual thing yang what makes me tak gugup adalah I come well prepared. I dah hafal dah punya script, I know my slide deck. Okay, I dah study siapa judges. Okay, that's my tip actually. Ami, kita ada soalan Ami. Daripada Fitrah ni. Abang Mi nak minta tips. Bagaimana nak pitch untuk produk yang ada sensitivity, terutama dalam culture agama di Malaysia, sedangkan produk tak gariskan produk syariah compliance. Contoh dikata saya buat bra dan juga undis batik. So macam mana Abang Mi? Ada Abang Mi ada pengalaman kawan-kawan ke yang buat presentation or pitch yang mungkin ada benda yang okay. Okay, I have few friends. Ada seorang tu dia buat ni legging untuk yoga. Okay, tapi mungkin tu tak sensitif lah kot, tapi still seksi lah kan. Alright, I think go back to Abang Mi punya point nombor 1. Okay, know your crowd. Whenever you approach investor, you approach a grant grant punya agency ke apa ke, you tengok, you study, diorang ada tak invest in this kind of business. Okay, dia sebelum you buang masa pergi apply, lala you tak dapat, lepas tu you viral kan, you kata diorang ni tak boleh terima I punya ni, okay, my gambar ni gambar bikini bottom, bikini bottom, undis batik apa semua, diorang ni sebab tak terima seksi ni apa semua. Okay, then these are not your crowd. Don't go to this crowd. Okay, you not find the investors. Find investor yang appreciate your product and go talk to them. Jangan buang masa dengan orang-orang macam ni. Okay, I mean orang-orang macam ni tak adalah cakap yang tak bagus, sebab orang-orang macam ni, sebab you have to understand especially on the government sector yang culture and agama Islam kita di Malaysia ni, this I think memang sensitive, and when you go present to them, you already know yang susah lah dia nak terima ni apa semua. You can try, but jangan marah diorang because when your product is tak diterima. Okay, fine. Sebab
investment ni bukan daripada satu channel, dan investment ada banyak channel kat Malaysia ni. Okay. Even sekarang kalau you tengok the banks, okay, I tengok Hon Leong ada, Alliance ada, kan, dia orang pun ada dia punya accelerator program sendiri. And then they are more open up to this kind of ideas. So if you ask me, I myself never pitch something yang sensitive, okay, but these are the thing that I bagi tahu lah. Don't waste your time presenting tempat yang you tahu tak ni. Okay. Tapi kalau you nak pergi just to learn, just to create your network, sebab bagus lah bila kita join program accelerator ni, you akan kenal ramai orang, you akan buat network you akan learn new things, you akan learn from somebody. That's good. Just for the sake of that. Itu bagus. Okay, tapi at the end of the day, what I tell you, okay, it's not so much about your product. It's how much money you can make from your product. Okay, jump to that. Okay, I buat bikini batik. Okay, then I want to sell it to not in Malaysia, or to maybe to overseas, to as orang kata kita nak bawa kita punya Malaysian culture to other countries. Okay, through batik. So ceritakan benda-benda macam tu, let pick their interest. Okay, kalau yang juri-juri yang tengok tempat-tempat yang situ, janganlah tunjuk gambar-gambar, maybe you just tunjuk gambar-gambar you punya bikini saja tanpa model tu lah. Tapi kalau you pergi tempat yang macam dengan Silicon Valley punya VC ataupun not a Muslim punya VC, you can use that kind of picture. Okay, and make them trust what you are doing can really make money. Sebenarnya itu yang lebih important. Okay, the sensitivity, dia takkan ada dah sensitivity tu. Dia akan see macam, oh, this is very good, ini cool gila ni kan, macam betul lah kan, cantik lah dia punya design ni. So dia punya all those sensitive benda-benda tu dah tak ada dah. If it's really good, if it's not. Okay, for information, first Pomen punya pitch dulu is not what we have now. Okay, kita cuba present this idea. Okay, and alhamdulillah masa tu dah dapat sampai semi-final. That's why I learn a lot back then. But apa yang Pomen hari ni dah banyak dah ubah sebenarnya. Okay, ubah berdasarkan komen-komen daripada coach, komen-komen daripada juri. Okay, macam mana kita nak represent Pomen sebagai apa, business model kita, banyak kita dah ubah. Okay, so you go pitch, tak apa. Okay, dan dapatkan feedback, then you improve. Bayangkan kami daripada tahun 2017 I learn, then 2020 baru dapat. I got it, alhamdulillah. 3 tahun punya penantian tu lama tu. Bami, satu soalan daripada saya rasa menarik kat soalan ni. Apa nasihat Bami kalau picture tu ada strong logat negeri atau slang? Is it okay kalau kita present dalam logat ke slang ke? Berkenaan dengan know your audience juga kan. Tapi kalau dah memang itu cara kita, macam mana Bami? Apa komen Bami? Alright, berbalik kepada be very show that you are that serious that you are doing the business. Itu je sebenarnya. Okay, walaupun you kalau dalam kes dekat Teraju Super, okay, I don't see that is a problem. Macam ada peserta daripada Sabah memang tak boleh cakap English, memang tak boleh cakap Melayu yang betul, memang Sabah semua kan. But they show dan yang dia very that serious to do the business. Okay, it's okay to them. Okay, tapi kalau you pergi to other sector, okay, macam yelah you nak talk dengan orang Singapore or Silicon Valley nya VC, of course you kena present in English, and memang dia orang pun cakap wajib English. Okay, so ini maybe macam a bit macam potonglah sikit tu them yang rasa macam, oh, I tak boleh cakap English apa semua. But hey guys, you want to do a big business, okay, you want to do a very big business, you want to grow global, you want to be out there. Okay, ni lah sikit. Bukan terpaksa, macam invest a bit your time. Okay, even though you tak boleh cakap English fluent pun, kan Abang cakap buat skrip dalam English, hafal,
baca. Okay, present it like you really mean it. Bukan you really know your product, you really believe in your product, because that passionate yang penting. Okay. Oh, kita ada, dah pukul 11 lah kan. Abang Mi boleh jump to the boleh, silakan Abang Mi. Nanti takut tak sempat dah 5 minit lagi sebelum pukul 11 kan. Silakan Abang Mi. Okay. So yang Abang nak cerita adalah the word identify your approach, okay, and use your words. Sekali lagi Abang Mi, sekali lagi. Dia potong tadi. Sekali lagi. Sekali lagi sebab dia sangkut. Identify your approach. Okay. And use your voice. Okay. Mudahkan soalan. Okay. Dalam mana, okay, ni satu benda Abang Mi dah join 5 etc program, banyak program-program ni competition apa semua, tapi hanya 500 startup saja yang cerita kat Abang Mi benda ni, dan yang lain-lain semua tak cerita benda ni. Okay, this is something that Abang Mi nak sangat share dengan korang. Okay. Setiap manusia ni, okay, kita ada cara cakap yang berbeza, betul tak? Semua orang cara dia bercerai macam Abang Mi, mungkin cara Abang Mi is jenis yang cerita pasal passionate, very passionate, cerita macam benda ni is very into it. Ada setengah orang dia macam orang kata crowd pleaser tau, macam hi, my name is blah 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 blah. Dia ada energy, okay. Semua tu tak salah, semua tu betul, okay. Dan 500 startup dia kategorikan benda ni pada 4. Okay. First is jenis orang yang ada energy. Okay. Energy tu yang kebanyakan you tengok, kebanyakan yang mostly kalau macam you pergi kelas-kelas sifu-sifu tu ada orang energy. Okay. Yes. Yang kedua, commanding. Okay. Commanding ni dia adalah macam you tengok macam bila seorang leader bercakap. Okay. Dia command you. Dia cakap tu macam dia tak cakap laju tau. Hi, my name is Nazmi Najib. I'm the CTO of co-founder. So dia macam ada nilai-nilai ketua kat situ. Okay. Yang ketiga, passion. Okay, passion ni maknanya dia sangat-sangat orang kata passionate dengan apa yang dia nampak. Okay, I have this product X and it can be one of them. So you cerita dengan dia, you nampak muka you tu minat dengan benda tu. Okay. Dan yang last sekali, connection. Ni jenis orang yang apa nama, senang nak connect dengan crowd. Okay, jenis bila cakap dengan crowd tu, dia benda-benda macam tu kan. Kalau you perasan nampak tak daripada awal Abang Mi banyak menggunakan tangan. Ini semua body language. So this is where you show how your approach. Okay, know your approach. So kalau yang connection ni dia jenis macam bila dia bercakap kan, apa tak cakap, come to me, kinestetik tarik kan. So this simple hand gesture. Betul, kalau Abang Mi masa pitch, Abang Mi akan duduk belakang sikit so that the judges akan nampak Abang Mi punya body language, punya hand gesture. Ini online lah. These are all important. You ada slide cantik, okay, you ada slide cantik, you dah hafal punya script, but what makes your pitch perfect? Okay, select your approach. Ada 4 benda tadi Abang Mi repeat balik energy, command, passion, connection. Okay, and you adalah 2 daripada 4 ni. You don't have to be all 4. Okay, macam Abang Mi bila ramai Abang Mi tanya, Abang Mi adalah jenis yang passion dan connection. Abang Mi know how to connect to the crowd, dan Abang Mi very passionate about my own product, and I boleh buat sampai orang pun minat dengan produk kita. Okay, energy, command, passion, connection. Okay, itu satu benda. Okay, yang kedua, your voice. Alright. Satu kesilapan yang Abang Mi tengok ramai orang buat. Okay, kawan-kawan ada yang sama dengan super. Diorang bayangkan ada 3 minit. Okay, ada 3 minit. So dia nak cerita banyak benda. Mulalah jadi macam machine gun. Hi, my name is Nazmi. I want to I have a product over ni. I can connect car, bla bla bla. 3 minit jadi macam apa kau cakap? Benda kau cakap ni laju sangat kau ni kan. Okay. So ingat balik point tadi. Okay, tujuan you apa?
Tujuan you bukan nak cerita semua benda. Tujuan you adalah untuk impress the jury so that they will ask question and they will talk to you after this. Okay? And they will give you high marks. Okay, you tak payah cerita semua benda. Dia macam kalau you tengok teaser cerita movie kan. Teaser movie. Dia tunjuk sikit. So macam I nak tahu lagi lah. Macam I nak tengok lah movie ni. Okay, that is your tujuan. So, when talk using your voice, sama juga ada 4 teknik. Okay? Emphasizing. Emphasize. You emphasize certain perkataan yang yang really matters. Okay? 2, pacing. Pacing maknanya you ada tempat you laju, ada tempat you slow. Okay, contohnya macam one of the ni yang buat, okay, dia cakap, okay, hi, dia very passionate kan. Hi, my name is Nazmi. I'm the CEO and co-founder of XX company. Today, there are more than 1 million people that lose their job due to pandemic. They are single mother, father. Nampak tak? So, when you start, kalian macam okay, but today there are more than 1 million people that lost their job. Suka. Dia tak relate lah dengan emotion tu. So, pacing. You pause kejap. It's okay tau. You nak pause kejap, 1-2 second, then you talk. Kononnya nampak macam you sedih. And okay, dan the third one is personality. Okay, personality sama juga macam tadi. You use your, kalau you marah, tunjuk that you angry. Kalau you sedih, show that you sedih. There are more than 1 million people that lose their job. So have that. Okay, jangan machine gun. Orang kata satu ni, I want to make $100 million within 5 years. Nah, dia tu tak. Okay. Dan yang keempat, variation. Okay, variation of your, sebab dia ada 3 benda tadi, emphasize, pacing, personality. Okay. So yang keempat ni adalah kata gabungan pada ABC ni. Yang 3 yang atas ni. Okay. Emphasize, pacing, personality and variation kan dia. 3 ni. Campur semua ni you dah buat skrip tadi dalam ni kan. So kalau Abang Mi buat skrip dalam Word tu, Abang Mi akan buat, okay, Abang Mi ada simbol-simbol. Okay, contohnya palang 2 kali, maknanya pause 1 saat. Kalau bold, Abang Mi boldkan benda tu, mana tu kena emphasize. Kalau macam angry, Abang Mi akan buat macam satu ikon tanda seruan. So that word kena angry. Okay. So Abang Mi boleh tunjuk contoh sikit lah, last lah kan, dah pukul 11 lah ni. Okay. This is a conclusion for everything. Okay, ni adalah satu skrip Dina yang tadi tu dia buat. So kat sini Abang Mi macam is like a benda yang macam, oh okay, macam ni cara dia. Okay, Abang Mi tunjuk pitch yang biasa. Pitch dia punya skrip dulu. Hi, I'm Dina and I'm the founder of BS Detector. I want to tell you the story of a startup CEO who runs a co-working company. He smoked pots on plane, threw party with Drake and brought a wave pool company cause he like to surf. This CEO managed to get valuation of $47 billion despite the fact that he had generated zero in profit. Okay, tu skrip dia. Very boring. Okay, orang pun macam, apa benda kau cerita ni kan? Okay. Second, machine gun style. Hi, I'm Nazmi and founder of BS Detector. I want to tell you the story of startup CEO who runs a co-working. He smoked pots on the plate and threw party with Drake and Paul. The CEO managed to get $47 billion despite the fact that he had generated zero profit. Oh, laju kan, 2 minit, tak sampai 2 minit, settle. Okay, but what really the correct way to done this is, okay, yang 4 tadi tu. Okay, apa dia? Emphasize, sing, personality, and action. Abang Mi, semula tak dengar. Semula. Dia lost sound. Okay. Emphasize. Okay. Pacing. Okay. Pacing. Okay, yang ketiga, personality. Personality ni adalah kita punya ni lah, marah ke sedih ke. Yang keempat, variation. Okay. 4 benda tu. So, macam mana bila kita gunakan 4-4 tu. Alright. Satu benda kadang-kadang orang pun dah silap tau. Macam ada seorang yang macam yang jadi takut kan. Hi, I'm Nazmi.
I'm the CEO of Pomen. Macam dia ada macam tanda soal loh kat belakang tu. No, macam you jangan buat macam tu. Macam orang dia akan tanya dia, ya ke nama kau Nazmi? Macam kau ni betul ke? Betul. Okay. But when you have this 4 technique of use of voicing, using your voice, you akan jadi macam ni. Hi, I'm Nazmi. Nah, macam betul lah aku Nazmi kan? Okay. So ni sample pitch tadi Hi, I'm Nazmi, the founder of BS Detector. I want to tell you the story of a startup CEO who runs a co-working company. He smoked pots on the plane, threw parties with Drake, and bought a wave pool company because he liked to surf. The CEO managed to get valuation of $47 billion. This is despite the fact that he had generated zero profit. Okay, sampai situ je lah. So sebenarnya yang something, can you see the different technique, different pacing. Ada part yang Abang Mi pause, okay. Ada part yang Abang Mi buat emphasize, okay. Ada part yang Abang Mi cerita bersahaja, okay. Sebab part yang cerita bersahaja ni macam you just nak fill in the story je. Tapi when talk about berapa money yang you make, 47 billion ringgit. Okay, so that show macam, tapi janganlah fake sangat, okay. Show that you that serious, this is the right thing that you do. Okay, and then I use my hand, okay. Ni dalam, bila dalam screen macam ni, hand, tangan je boleh pakai to emphasize what are you saying, okay, your body language. Alright, so I think dalam banyak-banyak point, ini satu point yang Mi tak tahulah, Mi tak dapat belajar dekat mana-mana except from Silicon Valley punya VC. So pengalaman tu. This is really thing that Abang Mi nak sangat share dengan all the entrepreneurs, all the all the startups out there. Okay, if you want to learn more, okay, tanya, okay, PM Mi, Abang Mi ada ni kan, Karo ada tag kan Abang Mi dalam live ni kan. Ada tag dan ni follow FB Nazmi Najib dan juga FB page follow Pomen. FB, betul. Okay. Follow Pomen. If you do, just add me, maybe introduce yourself. Kadang-kadang misalnya orang ramai peminat ni kan, famous retis sangat konon lah. Tapi sebab actually sebab baru ni Abang Mi kena scam. Ada tak apalah, orang hantar message dan Abang Mi tekan tu habis. Abang Mi hantar message kat semua orang. So you add and give some introduction lah of yourself. Masih ada kosong tak friend tu? Boleh add lagi tak? Ada banyak lagi. Yang ads yang lama semua dah delete dah. Dah tak ada dah. Dah bersih dah semua. Dah kahwin dah. Okay. Thank you so much Mami. Thank you so much Mami. Kerana serius Mami, tenganga sekarang ni. Tenganga walaupun sejam setengah. Dia punya input, sebab mungkin ini adalah pandangan Silicon Valley. Bukan senang-senang tau nak ke Silicon Valley, nak belajar from the real world of industry in term of startup dan sebagainya. Memang mahal, ilmu ni memang mahal. Dan kalau Abang Mi, kalau saya rasa kalau Abang Mi buat kelas, Abang Mi boleh charge 1,000 kepala ni Abang Mi. kalau nak buat bisnes Ailio lah. Cuba nak komen, ada ke nak bayar kalau Abang Mi buat kelas? Nanti kita ada, saya rasa ada. Sebab benda ni serius, benda ni bukan apa Abang Mi. Sebab kita biasa tengok example from industri luar, itu luar negara. Kalau kita buka YouTube, yes, kita boleh belajar macam. Tapi untuk memahami konsep ni daripada seorang yang ada orang Malaysia, especially orang Melayu, susah Abang Mi. Ni my personal. Sebab saya pun dah ada join beberapa accelerator. Susah kita nak tahu, nak dapatkan yang cara Abang Mi explain ni. Biasanya kalau join kelas pitching, dia very technical punya kelas. Susah nak faham. Tapi Abang Mi buat malam ni, cara dengan contoh-contoh dia very awesome. Saya rasa lepas ni Abang Mi sold out lepas ni, ramai orang akan jemput Abang Mi untuk ajar pitching lepas ni. Okay, insyaAllah. Okay, so you all boleh follow Abang Mi dekat Facebook Nazmi Najib. Boleh follow juga Abang Mi punya business Pomen. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, dan boleh juga komen, follow saya punya Facebook dan juga page jika anda nak lagi sesi macam ni dengan Abang Mi. Okay, saya bila fikir-fikir tadi, saya rasa macam I need to do one special macam program dengan Abang Mi lah.
Sebab benda ni, ilmu ni, saya rasa Abang Mi pun rasa benda sama. We need to share lagi banyak. Sebab kita banyak lagi entrepreneur yang kat luar sana, especially young entrepreneur yang ada very good idea but doesn't know how to present. Betul. Itu lacking kebanyakan berlaku. Sebab idea bagus kan. Idea bagus tapi nak present tak tahu. Kadang kita tengok dekat Super Abang Mi, banyak kan idea kalau cerita, kalau sembang sedap, tapi bila atas pentas nak pitch out, sayang lah. Habis macam tu je. Okay, thank you so much Abang Mi. So 1 hour 40 minutes Abang Mi kita live malam ni. Antara paling lama lah. Mungkin topik ni memang best gila. Dan thank you juga kepada semua yang ada. Actually banyak lagi sebenarnya poin-poin. Tadi baru sempat cerita dah 8 kan. Itulah Abang Mi, pukul 3 pagi tak baby. Sebab imagine Abang Mi belajar dengan dorang seminggu. So bayanglah berapa banyak lagi yang actually input-input yang Abang Mi boleh share lagi. InsyaAllah kalau kita ada rezeki, kita buat lagi Abang Mi. Buat lagi sesi macam ni. Buat lagi. Okay, tengok pada kita punya audience. Terima kasih Abang Mi dan Coach Khairul. Very nice lesson. Terima kasih atas perkongsian. Okay, Jiran pun ada. Semoga berkongsi. Okay, Khalil, awesome. Thank you Abang Mi. Khalil. Okay, thank you Syaimu. Kita sambung lagi ya. Kita sambung insyaAllah. Kita sambung lagi. Saya rasa kena buat lagi Abang Mi. Tapi saya lepas ni mungkin saya nak buat satu sesi yang saya duduk sebelah Abang Mi lah. Tunggu Abang Mi balik Terengganu. Baru sedap sikit Abang Mi. Baru sedap kita sembang. Boleh Abang Mi? Okay, thank you so much. Kita tamat di sini saja untuk sesi pada malam ni. Terima kasih kepada semua yang menyokong sesi Lepak Talk #14 Days PKP Challenge. Esok hari yang ke-8 dah, seminggu dah pun. Pejam celik Abang Mi. Konsisten 7 hari Abang Mi. Tapi niat nak share. Kami sambung. Terengganu baru start 22 bulan. Esok kita bersama dengan Datuk Anwar. Dia merupakan CEO dan juga founder untuk Tapau, sebuah servis delivery yang baru saja muncul dalam market. Mungkin ada satu perkara yang kita boleh belajar daripada dia. Mungkin ada yang sebab PKP ni tiba-tiba nak buat bisnes delivery baru. Boleh buat. Okay, boleh buat. Nanti boleh minta advice Abang Mi juga. Abang Mi dah banyak menjalani sesi incubator dan juga accelerator. I'm sure that Abang Mi boleh jadi satu mentor yang bagi untuk korang. Okay, so itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And broadcast. Bye bye. Waalaikumsalam.